Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin shifaa wa rafil bala wa nasri 'ala al-a'da wa qada'il haja wa taysiril umuri wal qabul wa 'amalan mutaqabbala wa ila arwahi man sabaqana ila rahmatillah bi sirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatan fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allah qala jama'a mu'allif adam Allah nafa'a bihi wa bikum fid darain amin. Semoga Allah SWT mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah, dan juga semoga penulis dirafa'kan, ditingkatkan darajatnya di sisinya, amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi pada sesi yang ke-39 atau 40, tak berapa ingat, maaf. Masih lagi kita berbincang tentang ulul azmi. Ulul azmi adalah 5 para nabi, 5 para rasul yang diuji dengan berat, khususnya yang 5 ini, dan mereka mendapat gelaran ulul azmi kerana tahap kesabaran mereka atas ujian yang ditempuhinya. Antaranya adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Telah pun kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Hari ini kita masuk yang keempat, ulul azmi yang keempat, Nabi Isa AS. Nabi Isa AS baginda tabah menghadapi tomahan masyarakat. Tomahan masyarakat kerana apa? Kerana beliau dilahirkan tanpa bapa, yakni ibu baginda Sayyidatina Maryam. Dikurniakan oleh Allah SWT dengan kuasa Allah SWT. Ini mengajarkan kepada kita yang there is nothing impossible di sisi Allah SWT. Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha segala-galanya. Jadi Allah SWT mudah untuk melakukan apa-apa jua yang kita rasa impossible. Buktinya yang ini, dengan izin Allah dan kuasanya, Allah SWT memberikan Sayyidatina Maryam AS seorang anak yang tidak perlu kepada proses bapa untuk adakan anak. Maksudnya begitu. Jadi kalau ikut logik, it's impossible. Tapi nothing is impossible di sisi Allah SWT. Maka apa jua yang kita lakukan, apa jua yang kita berdoa, ketahuilah kita sedang berdoa kepada yang maha berkuasa, yang mampu melakukan sesuatu, yang mampu mengubahkan sesuatu, yang mampu menjadikan benda yang impossible possible. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah 5 kali sehari. Yang kita ingat Allah SWT kalau kita berpuasa tu, beribadah, dalam keadaan beribadah sepanjang hari. Ibadahnya kepada siapa? Lillahi ta'ala, kepada Allah SWT. Dan Allah SWT ini adalah Tuhan yang maha berkuasa. Antara bukti kuasanya, boleh mempossiblekan benda yang impossible. Buktinya, mengadakan Sayyidatina Maryam seorang anak tanpa perlu kepada seorang bapa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Nabi Isa diberikan tomahan yang banyak oleh masyarakat kerana sebab yang itu. Kerana orang tak boleh brain akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah kudrat dan juga kehendak Allah SWT. Penentangan berterusan daripada kaumnya sendiri. Sehingga Nabi Isa AS pun dah jadi Nabi pun ada yang menentang. Jadi kita tengok, untuk menegakkan kebenaran ini pasti ada tentangan. Untuk menegakkan kebenaran. Jadi kita tengok kebenaran ni bukan, perlu kita faham kebenaran agama. Kebenaran agama ni kalau kita nak pertahankan, pasti ada yang memberikan tomahan. Tapi tengok kepada konteks juga. Kalau kita sekarang di dunia sekarang, alhamdulillah, ada, kerana kita tak ada para nabi di antara kita, tapi kita ada kaunsil, ataupun ada mufti, ataupun ada ulama-ulama negeri. Jadi kita balik kepada mereka kerana mereka alim dan bijaksana dalam bidang
ini, maka kita rujuk kepada mereka. Jadi Singapura, pergi ke mufti Singapura, Malaysia, mufti Malaysia, negeri dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baginda kuat beribadah, kurang tidur dan banyak berpuasa. Jadi kita tengok daripada perkongsian kita yang lalu, kita ketahui yang di mana setelah diberitahu tentang apa ujian-ujian antara ujian-ujian mereka, makanya diajarkan kepada kita apakah tingkah laku para nabi-nabi ini atau rasul-rasul ini bila terjadinya situasi tersebut, ujian tersebut. Jadi diajarkan kat sini Nabi Isa dia akan buat apa? Dia kuat beribadah. Lagi-lagi kita kini berada di dalam 10 hari yang paling mulia, antara 10 hari yang mulia di muka bumi ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Digalakkan untuk kita banyak beribadah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan sunnah dan sebagainya. Antaranya juga boleh berpuasa 1 hingga 7 Zulhijjah. Kerana bila berpuasa ini kita in a state of ibadah sebanyak 13 jam, masya-Allah tabarakallah. Kemudian ditambah lagi dengan solat, tambah lagi dengan wirid, tambah lagi dengan bacaan Al-Quran, masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau mampu berpuasalah 9 hari pertama ini. Kalau yang terlepas semua, jangan terlepas 8 dan 9 Zulhijjah, yakni Tarwiyah dan juga Arafah. Kalau terlepas juga, kau tak mampu nak pilih dalam 9 hari itu, nak pilih 1 hari je Ustaz, jadi pilihlah Arafah 9 Zulhijjah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi dekat sini dinyatakan Nabi Isa AS baginda kuat beribadah, kuat beribadah, kurang tidur dan banyak berpuasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita bolehlah ikut dengan banyak berpuasa, dengan banyak beribadah. Antara syaratnya juga adalah untuk kurang tidur. Dengan kurang tidur dapat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ini. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya Nabi Nuh AS. Jadi sudah pun 5 Nabi. Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Isa AS dan juga Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS dakwanya baginda tidak diterima oleh anak dan isteri baginda sendiri. Dia seorang Nabi, tetapi isteri dan anak tidak terima. Itu cabaran yang lebih, masya-Allah tabarakallah. Cabaran yang sangat kuat. Ada yang menerima, tapi anak dengan isteri ni tak terima. Ujian Nabi Nuh alaihi salam. Umur baginda yang melebihi 900 tahun kebanyakannya digunakan untuk mengajar umat baginda mengesakan Allah. Untuk promosi, atau bukan promosi, untuk menggalakkan, memberi kebenaran yang Tuhan itu satu. Untuk menyedarkan orang, manusia, kaumnya, yang Tuhan itu adalah satu, Allah yang Maha Esa. Jadi umurnya sebanyak 900 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW wafat pada umur yang ke 63 64. Jadi umat Nabi SAW umurnya pendek, tetapi diberikan banyak amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Untung Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka rugilah kalau kita tak amalkannya ataupun tak menginvest masa kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kerana kita diberikan satu Allahumma salli wa sallim alaihi, satu nikmat yang sangat besar, yakni nikmat amalan yang sedikit dapat banyak pahala yang berganda. Baik, seterusnya baginda alaihi wassalam tabah menjalankan usaha dakwah sehingga kan waktu banjir besar melanda kaumnya, baginda masih tetap mengajak isteri dan anak baginda supaya bertaubat dan mentaati perintah Allah SWT. Antara perintah yang diberikan kepada Nabi Nuh AS adalah untuk membina bahtera. Di tengah-tengah orang pun ketahukan apa ni, tak ada laut, tak ada apa. Inilah keimanan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia kenal Allah SWT. Maka apa-apa yang Allah suruh mesti kita lakukan. Sekarang kita ni banyak tanya dengan perintah Allah SWT kerana kita belum kenal lagi Tuhan kita. Itu masalah yang sangat besar, masalah akidah. Kerana apabila kita sudah kenal Tuhan kita, kenal Allah SWT, kenal pencipta kita, mudahlah kita untuk mengikuti perintahnya, menghargai segala perintah dan larangannya, nikmat dan syukur atas segala pemberiannya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Nuh AS sangat tabah sehingga banjir sudah sampai, tetap berdakwah kepada isteri dan anak-anak. Ini juga kepada kita yang mempunyai ahli keluarga yang kita rasa mencabar sedikit ahli keluarga kita. Jangan kita give up selagi kita ada, selagi mereka bernafas, selagi kita bernafas. Jangan kita pandai-pandailah dia dah besar. Tidak.
Tanggungjawab tengok ni yang diajarkan oleh Nabi Nuh AS. Hatta sehingga waktu banjir itu terjadi juga, Nabi Nuh tetap berdakwah, memanggil kepada bertaubat, minta untuk bertaubat isteri dan juga anak-anak. Isteri dan anak baginda akhirnya tenggelam dalam banjir, manakala baginda bersama pengikut setia dan binatang-binatang selamat berlayar di atas bahtera. Alhamdulillah. Antara sifat baginda SAW alaihi salatu wassalam, baginda kuat beribadah, tidak mudah putus asa dalam usaha dakwah dan menyayangi semua makhluk Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi ini juga kita boleh mengambil kira pengajaran antaranya daripada kesemua lima Nabi Ulul Azmi kita. Apa jua ujian yang kita lalui, ketahuilah mereka kena uji lebih teruk, tapi mereka mengajar kita apa yang perlu kita lakukan. Jangan putus asa, banyak beribadah, sayang kepada makhluk, banyak berpuasa, kurang tidur, banyak berzikir. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hormati orang tua, menyayangi kanak-kanak, berjaga malam. Bolehlah kita lakukan perkara-perkara ini dalam 10 hari pertama bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang lebih beriman, beramal, bertakwa. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata ta'ibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.